Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah ini, pagi 15 Safar 1442 Hijrah, kita dihimpunkan di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini untuk sekali lagi kita menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah iqamatuddin wa siyasatud dunya biha, mendiri dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatur urus kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan dengan acuan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan hadirnya kita di rumah Allah ini merupakan sekelumit daripada, iaitulah tanda kita menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita sedar ini bukan bermakna kita telah menunaikan sepenuhnya, kerana banyak lagi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menegakkan agama yang belum dapat kita tunaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ini sudah memperlihatkan kepada kita bahawa sesungguhnya kita merupakan orang yang komited sungguh-sungguh untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya besoknya ketika di mahkamah Allah, segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah ini tidak akan lagi, iaitulah maknanya akan dibebankan kepada kita seolah-olah kita tidak menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, jadi untuk itu kita mulakan dulu kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua yang bersifat dengan sifat kamalan, yang tidak putus-putus mengurniakan kita dengan segala nikmat ini. Mudah-mudahan dengan segala nikmat ini akan menjadikan kita sebagai manusia yang bertambah kekuatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini kita akan berbicara dengan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup penting bagi saya untuk menjadi pedoman kepada kita semua di atas muka bumi Allah, dalam usaha untuk membentuk kita menjadi insan yang hebat dan cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kebetulan saya jumpa dalam sebuah kitab, iaitulah kitab yang bernama Fathul Mutafakkirin, pembuka minda bagi orang yang boleh berfikir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, karangan seorang ulama namanya ialah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Siapa dia Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ni tuan-tuan? Dia antara seorang ulama yang cukup hebat di atas muka bumi Allah, seorang ulama yang berketurunan nasabnya sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini merupakan, iaitulah juga disebut, iaitulah sebagai Syekhul Islam ataupun mufti bagi mazhab Syafi'i di Makkatul Mukarramah
sebelum jatuhnya Mekah ke tangan tentera-tentera Wahabi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam satu buku saya baca disebut Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini merupakan ulama yang paling berjasa kepada bumi Nusantara. Pasal apa pula disebut? Iaitulah dia merupakan ulama yang paling berjasa di bumi Nusantara ni. Sedangkan dia seorang yang berketurunan Arab, bukan berketurunan Melayu. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jawapannya disebut iaitulah kerana sesungguhnya nasab ilmu yang dibawa olehnya iaitulah bahawa hakikat maknanya setiap daripada ulama-ulama Nusantara ini tentu bersambung nasab ilmu dengannya. Apa maksud bersambung nasab ilmu ni tuan-tuan? Selalunya kita duk faham nasab ialah keturunan. Tapi yang disebut nasab ilmu maksudnya ialah setiap daripada ulama-ulama Melayu yang hebat di bumi Nusantara ini, mereka belajar daripada guru, kemudian guru ini belajar daripada guru, kebanyakannya bersambung. Iaitulah sesungguhnya guru yang utama, salah satunya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Pasal itu kitab-kitab beliau merupakan antara kitab yang boleh jadi rujukan yang begitu hebat untuk menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Antara salah satu kitab dia yang hebat, Fathul Mutafakkirin, sesuai dengan nama pembuka minda bagi orang yang boleh berfikir. Jadi dalam kitab ni dia bawa beberapa potong ayat Al-Quran dan beberapa tajuk-tajuk yang penting yang kadang-kala kita tak ambil peduli di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab ini disusun dengan ada iaitulah muqaddimah, ada isi, dan kemudian ada khatimah, penutupnya. Dan yang menarik, masa penutup ni tuan-tuan, dia sudahkan dengan iaitulah kupasan-kupasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dalam bentuk abjad. Dia ambil hadis mana mula dengan huruf alif, dia susun mula. Kemudian yang kedua hadis yang mula dengan huruf ba. Kemudian hadis yang mula dengan huruf ta. Jadi bila saya duk belik-belik dalam khatimah itu, terjumpa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saya jadikan pedoman pada pagi ini sebagai satu peringatan untuk diri saya dan untuk kita semua, kerana kita semua ingin menjadi orang yang hebat dan cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni pendek saja tuan-tuan, tapi dia merangkumi iaitulah 3 nasihat utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang menjadi elemen utama bagaimana kita akan membentuk diri kita menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hadis yang berbentuk taujihat, nasihat dan juga mau'izah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya petik daripada kitab iaitulah Fathul Mutafakkirin yang diterjemahkan oleh Syekh Osman Mahmud Syihabuddin Al-Fantayani, seorang ulama Melayu daripada bumi Banjar yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Muka surat 37 kitab ini dia sebut iaitulah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis Nabi ni tuan-tuan? Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang paling penting yang menjadi nasihat utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadikan diri kita sebagai seorang manusia yang hebat di sisi Allah,
ialah ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaklah kamu jadikan diri kamu sebagai seorang yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena takwa ni dia banyak pengertian tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada ulama terjemah makna takwa dengan makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama memberi makna takwa ialah dengan makna berjaga-jaga dan memelihara. Contohnya macam Imam Al-Ghazali, dia sebut di dalam kitab iaitulah Ihya Ulumuddin, Sirajuk, iaitulah syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin yang bernama iaitulah syarah kepada kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, iaitulah yang bernama Sirajut Talibin Syekh Dahlan Al-Qadiri, iaitulah disebut bahawa sesungguhnya takwa itu maknanya ialah memelihara dan juga berjaga-jaga. Pasal dia ambil daripada kata akarnya ialah waqa, yaqi, wiqayatan. Iaitulah bila sebut wiqayatan, satu pemeliharaan, satu penjagaan. Pasal itu kalau kita tengok iaitulah di dalam ayat Al-Quran disebut iaitulah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itu waqa, yaqi, wiqayatan, makna pemeliharaan dan juga berjaga-jaga. Pasal itu Saidina Umar bila ditanya kepada dia apa makna takwa, dia kata iaitulah macam kamu berjalan, iaitulah di satu jalan yang kecil kamu nak kena lalu, iaitulah banyaknya pokok yang berduri. Maka tentulah kamu berjalan lagu mana? Berjalan dalam keadaan iaitulah berhati-hati dan juga iaitulah berjaga-jaga. Takut sekali lagi akan memudaratkan kamu dengan iaitulah duri-duri tadi. Jadi makna di sini boleh kita buh juga maknanya ialah berjaga-jaga. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab takwa ni banyak tafsiran yang dibawa oleh ulama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebut di sini ialah sifat takwa, dan hendaklah kita menjadi orang yang bersifat dengan sifat takwa haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada. Duk tang mana pun berhati-hatilah, berjaga-jagalah, tanamlah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya kita akan menjadi orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nampak macam biasa ya kalimah ni tuan-tuan, tapi sebenarnya kalau kita hayati betul-betul tuan-tuan, memang ia memberi peringatan yang begitu hebat. Kerana salah satu ciri utama orang-orang yang beriman ialah ia bukan merupakan manusia yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ciri utama manusia yang munafik, kata sebahagian ulama yang muktabar, diambil daripada kupasan yang dibuat oleh seorang sahabat Nabi yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang cukup pakar dengan persoalan munafik. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang bernama Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah bin Al-Yamani ni tuan-tuan? Kita jarang dengar nama sahabat ni, tapi dia di antara sahabat yang paling hebat, kerana dialah satu-satunya the one and only sahabat yang menjadi penyimpan besar rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan calang-calang manusia dia. Pasal itu dalam bab cerita munafik, sebab cerita orang munafik, sifat utama orang munafik di Madinah pada waktu itu
tak ada siapa tahu, tak ada siapa kenal. Nah, sebab nama apa orang munafik? Orang munafik ni dia pandai berpura-pura. Nah, siapa pun tak kenal nak tuduh kawan ni munafik, tak boleh nak tuduh tuan-tuan. Nah, pasal apa? Pasal nama pun munafik, berpura-pura nombor satu. Sebab itu kalau boleh tuduh macam ada sifat kafir pada seseorang, maknanya itu bukan munafik lagi dah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Nah, sebab orang munafik iaitulah dia menyembunyikan kekafiran, dia menzahirkan keimanan di atas muka bumi Allah. Ini termasuk rahsia besar Nabi. Pasal itu siapa dia ketua munafik di Madinah, berapa bilangan mereka, waktu itu yang tahu hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyimpan besar rahsia Nabi, iaitulah Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu tuan-tuan. Jadi tak ada siapa tahu. Dia seorang dengan Nabi tahu. Ada orang tanya saya, pasal apa? Dalam bab ni ada rahsia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi bagi tahu pada seorang sahaja, iaitulah Hudzaifah bin Al-Yamani. Nabi tak bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak bagi tahu kepada Sayyidina Umar, Nabi tak bagi tahu pada Sayyidina Osman, Nabi tak bagi tahu pada Sayyidina Ali. Tapi sahabat ni saja yang Nabi bagi tahu, dan dia termasuk penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya tak erti jawab tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Hudzaifah bin Al-Yamani maraji'ul ummah, tempat rujuk ummah tentang sifat munafik. Lalu bila dihurai tentang antara sifat munafik oleh Hudzaifah bin Al-Yamani, kemudian disambung huraiannya oleh ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah. Antaranya disebut oleh Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, antara sifat utama munafik ialah artinya berbeza-beza di antara dua keadaan. Itu antara sifat munafik yang paling utama di atas muka bumi Allah, iaitulah yang pertama berbeza hati dan juga anggota. Anggota zahir tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, macam cerita tak salah, mulut beriman tapi hati kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu berbeza-beza dari segi takwa. Ni contohnya tuan-tuan. Berbeza takwa tu lagu mana? Iaitulah keadaan-keadaan yang tertentu. Lagu mana tuan-tuan? Contoh yang paling besar ialah antaranya perbezaan takwa. Bila dia berada dalam keadaan berseorangan. Maksud berseorangan ni siapa pun tak ada. Dia seorang-seorang ya tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Dan kemudian takwanya berbeza ketika dia berada di hadapan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia sepatutnya takwa ni, kalau orang tu orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada fisiri ketika dia duduk seorang-seorang, wal alaniyah, ataupun dia iaitulah terang-terang beramai bersama-sama dengan manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita kena takut tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kadang-kala dia berlaku kepada kita. Contoh takwa depan orang, kita jadi sungguh-sungguh manusia baik di depan manusia. Siapa tengok kita pun memang kita maknanya orang nampak baik sungguh, orang nampak lendik sungguh, orang nampak bagus sungguh. Pasal apa? Pasal depan orang. Pasal apa depan orang kita jadi baik? Kita jadi takwa. Pasal kita akan ada sifat malu tuan-tuan. Kita malu sekali orang kata kat kita. Kita malu orang kutuk kita. Kita malu, iaitulah maknanya orang peleceh kita. Pasal itu depan orang, iaitulah kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak kira betul-betul tak kena tu. Pasal apa? Pasal apa kita takwa kepada Allah depan orang? Pasal kita malu kat orang. Bukan pasal kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bila duduk seorang-seorang, siapa pun tak ada, masa tu tahu cerita lah. Tanduk mula tumbuh lah tuan-tuan muslimin, muslimat rahimahullah. Pasal apa? Tak gaduh nak malu ke orang. Dia pun waktu itu maknanya timbul segala sifat mazmumah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kaji lagi dalam, maka orang ini dari segi imannya cukup lemah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Seolah-olah dia menafikan, iaitulah takluk sifat basar. Kalau kita mengaji tauhid, salah satu takluk sifat basar iaitulah sifat melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah dia panggil takluk ihatah. Apa dia takluk ihatah? Takluk meliputi. Maksudnya bila kita sebut sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia dapat melihat segala-galanya, hatta pergerakan seekor semut di atas iaitulah batu yang hitam pada malam yang gelap pekat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi kita seolah-olah malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu dalam kaedah ini ulama kata, dalam nak bentuk takwa ni, bila kita duduk tak mana pun, depan orang tak ada masalah, sebab depan orang kita akan jadi orang yang bertakwa. Tapi bila duduk di belakang orang, duduk sorang-sorang, masa tu cabaran paling besar. Jadi salah satunya bila kita nak jadi orang yang bertakwa di mana sahaja, iaitulah kita kena balik kepada falsafah ihsan. Iaitulah yang kita boleh lihat dalam hadis Nabi yang lain. Contoh dalam satu hadis dalam kitab, iaitulah Matan Arba'in Imam An-Nawawi, disebut iaitulah antara hadisnya, satu hari datang seorang laki-laki. Riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata laki-laki ini seolah-olah datang daripada jauh, tempuh perjalanan yang begitu hebat. Sayyidina Umar kata, yang aku pelik, walaupun dia ni nampak macam bermusafir daripada jauh, pakaiannya putih bersih, tak lekat debu walaupun sedikit dan sebagainya. Kemudian pelik lagi, laki-laki ini berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tanya soalan pada Nabi, Nabi pun jawab. Kemudian dia kata, sadaqta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Ni pelik. Selalunya kami tanya pada Nabi, kami tak tahu. Ni seolah-olah dia tanya, bila Nabi jawab, dia kata sadaqta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Maknanya seolah-olah dia tahu apa soalan yang ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mal Islam. Apa dia Islam? Kemudian mal iman. Apa dia iman? Kemudian iaitulah yang ketiga. Yang ni yang kita nak sebut ni tuan-tuan, iaitulah mal ihsan. Kemudian yang keempatnya ialah mata as-saah, bilakah akan berlakunya kiamat. Soalan yang ketiga, iaitulah mal ihsan. Nabi jawab dengan jelas, dia kata sadaqta ya Muhammad. Pasal itu Sayyidina Umar kata, lepas tu baru tahu itu merupakan Jibril alaihi salatu wassalam, yang berupa seorang manusia datang untuk mengajar kami tentang 4 kalimah itu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijawab oleh Nabi? Apa dia ihsan? Nabi kata apa? Ta'budullah ka'annaka tarah wa illam tarahu fa innahu yarak. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan ialah ta'budullah, kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah iaitulah kamu dapat melihat Allah, seolah-olah Tuhan duduk depan kita. Wa illam tara, sekalipun kamu tidak dapat melihat Allah,
fa innahu yarak, dia sentiasa melihat kamu di mana sahaja. Itu contoh yang paling besar. Tapi ada seorang sebut kat saya, dia kata yang tu masa buat ibadat ustaz, dia sebut iaitulah apa nama tadi, ta'budullah, kamu beribadat kepada Allah. Baiklah, ni hang faham apa yang kata ibadat? Dia pun habaq semayang, puasa, lepas itu semua ibadat. Hak lain tak masuk ibadat. Dia penin waktu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saya kata sebenarnya seluruh kehidupan kita kena jadikan ibadat. Sebab apa takrif ibadat? Takrif ibadat itu ialah yang kita disebut oleh ulama-ulama, yang disebut oleh ulama-ulama yang muktabar, iaitulah apa dia yang disebut dengan iaitulah ibadat. Maknanya kullu amalin yuhibbullah wa yardah, tiap-tiap perbuatan yang boleh menyebabkan Tuhan suka dan Tuhan redha, yang ibadatlah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seluruh kehidupan kita 24 jam ni kena bagi Tuhan sukalah, kena bagi Tuhan redha lah. Maknanya iaitulah kita duduk dalam kehidupan kita ini, kita kena pastikan rasa bahawa hakikat Tuhan sentiasa melihat kita. InsyaAllah kita akan jadi orang yang bertakwa bila kita berada di mana-mana sahaja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ini cabaran yang pertama yang dilontarkan oleh hadis Nabi SAW. Start hari ini, kalau kita nak jadi orang hebat, takwa bukan hanya di depan manusia, tetapi pastikan takwa itu juga iaitulah semasa kita berada di belakang manusia. Itu maksud hendaklah kamu jadi orang yang bertakwa, iaitulah di mana sahaja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wattabi'is sayyi'atul hasanah tamhuha, dan hendaklah kamu iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baikmu, maka ia akan menghapuskan kejahatan kamu. Apa maksud dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Maksudnya kita bila buat jahat, lepas tu tebuih balik dengan perbuatan yang baik, mudah-mudahan dengan perbuatan baik kita buat tu, dia akan menghapuskan perbuatan jahat yang kita buat tadi ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Hadis ni bukan nak suruh buat jahat, tapi nak habaq kata realiti kita tu sebagai manusia. Manusia ni mana boleh elak daripada buat salah, mana boleh elak daripada buat jahat. Tentu kadang-kala hang hebat lagu mana pun berjalan, contohnya iaitulah tabah juga. Hang buat lagu mana pun terantuk juga. Walau hang profesional lagu mana pun lalu bawah rumah tak pernah terantuk, satu hari mesti terantuk juga tuan-tuan. Itu realiti sebagai seorang manusia. Kullu bani adam khata'un, setiap daripada manusia mesti tersalah punya. Itu maksud dia. Macam kita lah, tahu semua salah, tahu semua dosa, tahu semua kejahatan, tapi sehari itu mesti akan terjatuh juga pada kejahatan. Kita sedang kata kita buat jahat, kita sedang kata kita buat maksiat kepada Allah, tebuih balik dengan apa? Satu, taubat, tentu dah. Yang keduanya, iaitulah kita iringi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat tadi akan hapuskan kejahatan. Ni macam ada sebahagian ulama buat, dia berasa dia buat jahat hari itu, dia tebuih dengan ibadah sedekah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang dia tetap sendiri, dia bubuh disiplin pada diri dia. Kalau iaitulah kesalahan yang dia buat ni, kesalahan contoh, dia kata contoh satu kesalahan, dia akan sedekah 10 dinar. Lepas tu kalau dua kesalahan, 20 dinar. Jadi bila dia berasa dia buat salah, maka dia akan tebuih dengan sedekah tadi ni tuan-tuan. Dia jadikan disiplin pada diri dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang tebuih melalui, iaitulah bila dia buat salah,
dia akan tambah sembahyang sunat dia 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas itu bila dia berasa buat salah lagi, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi lama-lama terbiasa bagi dia dengan kaedah tadi ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kena faham maksud hadis ni. Untuk jadi orang yang hebat, salah satunya kita iringi. Iringi itu maksudnya buat jahat saja kita berasa kita buat salah, maka tebuihlah dengan iaitulah bahawa hakikat kebaikan yang boleh kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau nak jadi orang hebat, nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, sekalipun kita menghadapi orang yang rosak akhlak ataupun rosak adab. Kalau kita ni jumpa orang yang akhlak apa rosak dan juga rosak adab dia, tuan-tuan, kita jangan bagi serupa dengan dia. Biar pilah dia lagu mana pun, yang pentingnya kita jaga kelakuan dan juga perangai kita, tuan-tuan, kerana sesungguhnya akhlak dan juga peribadi itu, akhlak dan juga adab itulah mencerminkan kepribadian seseorang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepribadian seseorang, malah iaitu sesuatu bangsa dan umat itu pun diukur dengan akhlak. Sehingga ada penyair Arab sebut, hilangnya sesuatu bangsa bukan kerana iaitulah terbunuhnya semua bangsa dan umat itu, tetapi hilangnya sesuatu bangsa dan juga umat iaitulah bergantung kepada hilangnya akhlak dan adab yang baik pada bangsa itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu dalam pergaulan, jagalah perkataan kita, jagalah tingkah laku kita, kerana iaitulah kita merupakan orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mewarisi Nabi, mewarisi segala-galanya, termasuk mewarisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut pentingnya akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji di kalangan kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia 3 mutiara hebat yang datang daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya dan menjadikan kita manusia yang hebat di atas muka bumi Allah. Saya nak simpul 3 perkara ni, saya nak ulang balik bagi faham, tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kita berada. Jangan jadi orang yang berpura-pura, kerana itu merupakan sifat utama munafik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya iaitulah bila kita buat sesuatu kejahatan, kesalahan dan juga sesuatu yang disebut dengan maksiat kepada Allah, selain taubat, tebus, iaitulah dengan kebaikan yang lahir daripada diri kita di atas muka bumi Allah. Dan yang ketiga, jaga adab, jaga akhlak. Karena kalau kita buka dalam kitab-kitab tasawuf, hidup kita ni, tuan-tuan, iaitulah nilai dan harga diri kita diukur dengan adab dan akhlak. Sebab itu ilmu dengan adab lebih tinggi adab daripada ilmu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sehingga Imam Syafi'i pun sebut, iaitulah bahawa sesungguhnya banding orang yang berilmu tidak beradab dengan iaitulah orang berilmu yang beradab, orang yang berilmu yang beradab inilah merupakan iaitulah orang yang paling tinggi, iaitulah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab sesungguhnya dia dapat beramal dengan ilmunya dan kemudian iaitulah merealisasikan apa yang pernah diamalkan dan kemudian ditunjuk
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesanan pada pagi ini untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita semua untuk mendapat keredaan dan juga iaitulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda perjumpaan kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa amwalana minar riba. Wassallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.